Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, apa khabar semua? Bersama Cikgu Syairah. Okey, untuk topik hari ini, Cikgu akan bincangkan ataupun terangkan tentang hutang lapuk terpuling dan juga peruntukan hutang ragu. Ketiga-tiga term ini ataupun perkataan ataupun ayat ini, pelajar akan jumpa dalam topik pelarasan tingkatan 4, bab 8. Okey. So, jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan setiap perkataan ini. Okey, so pertama sekali kita ada hutang lapuk. Hutang lapuk adalah hutang yang pasti tidak dapat dibayar. Nanti kejap lagi cikgu akan terangkan dengan lebih detail. Okey. Maksudnya dekat sini, hutang tu, okey, kita dah tahu dah, kita takkan dapat balik hutang tu dah. Okey, kalau hutang lapuk terpuling pula, hutang lapuk yang dapat dibayar kembali. Okey, maksudnya tadi mungkin ada beberapa orang yang tak dapat nak bayar hutang dia, tapi mungkin lepas tu dia dah ada duit sendiri, dia dah cukup duit untuk bayar hutang, so dia bayar balik hutang dia dekat kita. Itu kita panggil sebagai hutang lapuk terpuling. Okey, manakala untuk peruntukan hutang ragu pula, ia hanyalah satu anggaran hutang yang tidak dapat dibayar. Okay, setiap perniagaan, apa-apa perniagaan pun, dia mesti kena ada satu peruntukan untuk hutang ragu. Okey, maksudnya dia kena anggarkan. Contohnya, seramai 10 orang yang berhutang dengan dia, mungkin seorang yang tak dapat bayar hutang. Dia kena anggarkan seperti itulah. Supaya apa? Supaya dia dapat balancekan antara belanja dengan hasil yang perniagaan tu akan dapat. Okey, jom kita tengok satu per satu. Hutang lapuk, macam cikgu terangkan tadi, hutang yang pasti tidak dapat dikutip daripada penghutang, orang yang berhutang dengan kita lah, ataupun akaun belum terima, ABT, dan dia merupakan belanja yang perlu ditanggung oleh syarikat ataupun perniagaan. Kenapa boleh jadi hutang lapuk ni? Hutang lapuk ni terjadi disebabkan oleh penghutang tidak dapat membayar ataupun penghutang tidak mampu bayar hutang. Yang kedua adalah penghutang itu meninggal dunia. Yang ketiga, penghutang itu muflis. Dan yang keempat, mungkin penghutang itu menghilangkan diri. Dia tak nak bayar hutang. Dia lari dari bayar hutang. Jadi, hutang-hutang tersebut tak dapat dibayar. Perniagaan yang perlu tanggung kos tersebut. Sebab itulah dia dimasukkan dalam belanja. Okey. Hutang lapuk ditolak daripada jumlah penghutang dan dihapuskan sebagai kerugian. Okey. So, hutang lapuk ni dia mesti berkait dengan akaun belum terima, mesti berkait dengan penghutang. Okey. Jadi, untuk akaun belum terima, kita perlu tolakkan dengan hutang lapuk untuk kita dapatkan jumlah yang sebenar kepada kita punya akaun belum terima kita. Macam mana kita nak dapatkan dia? Kita kena tolakkan kita punya akaun belum terima dan tolakkan dengan hutang lapuk. Okey, supaya kita dapat berapa kita punya akaun belum terima bersih. Maksudnya berapa sebenarnya yang kita dapat daripada kita punya penghutang. Tolak dengan orang yang tak dapat bayar hutang tadi tu. Hutang lapuk tu. Okey, yang kedua adalah hutang lapuk terpuling. Hutang lapuk terpuling adalah seorang penghutang yang hutangnya telah dihapuskan. Okey, sebagai hutang lapuk, tiba-tiba dia bayar balik hutang dia. Okey, contohlah tadi dia muflis kan, dia tak dapat bayar hutang dia, tapi dia dah recover balik. Okey, dia dah ada duit balik. So dia datang dekat kita, dia kata dia nak bayar balik hutang dia dekat kita. Okey, maksudnya hutang itu adalah hutang lapuk terpuling. Jadi, hutang lapuk terpuling ini kita kategorikan dia dalam hasil. Kenapa? Sebab kita dapat balik bayaran kita tu. Okey. Dan yang last sekali adalah peruntukan hutang ragu. So, peruntukan hutang ragu ini adalah satu anggaran sahaja. Kita anggarkan sahaja jumlah hutang yang kita tak dapat nak kutip. Okey, dia kita kategorikan dalam belanja. Kita buat anggaran. Yang ni kita tak tahu pun siapa yang tak dapat bayar, tak tahu. Tapi kita buat anggaran. Okey, sebab dalam 10 orang yang berhutang dengan kita, mungkin seorang tak dapat bayar hutang. Okey, jadi anggaran itu kita letakkan dalam bentuk peratus ataupun percentage. Okey, kenapa kita perlu sediakan peruntukan hutang ragu ni? Tujuan dia adalah untuk kita nak padankan hasil dengan belanja perniagaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita nak menampung satu kerugian perniagaan.
dalam bentuk hutang lapuk. Okey, kita nak tampung balik kos tersebut. Okey, bila kita dah ada peruntukan, maksudnya kita dah asingkan belanja untuk peruntukan hutang ragu. Jadi, bila berlakunya hutang lapuk, belanja yang kita dah peruntukkan untuk hutang ragu tadi, kita boleh cover untuk hutang lapuk kita. So, tak banyaklah belanja yang kita keluarkan untuk hutang lapuk nanti. Okay, itu tujuan dia, kita adakan ataupun kita wujudkan peruntukan hutang ragu dalam perniagaan ini. Peruntukan hutang ragu ni kita ada pengiraan, ada sedikit pengiraan yang kita perlu buat. Okey, so apa pengiraan yang pelajar perlu tahu untuk peruntukan hutang ragu? So untuk kita dapatkan peruntukan hutang ragu ini, kita perlu darabkan antara kadar peruntukan hutang ragu. Okey, dia akan diberikan dalam soalan. Kadar peruntukan hutang ragu akan diberikan dalam soalan dalam bentuk peratus. Dan kita perlu darabkan dengan akaun belum terima bersih. Kenapa ada perkataan bersih ni tadi? Akaun belum terima bersih ini bermaksud akaun belum terima, tengok dekat atas ni tadi. Okey, akaun belum terima bersih. Macam mana nak dapatkan akaun belum terima bersih? Kita punya ABT, akaun belum terima kita tolakkan dengan hutang lapuk. Okey, kita perlu tolakkan dalam hutang lapuk, baru kita dapatkan akaun belum terima bersih. Apa maksud akaun belum terima bersih? Maksudnya duit yang kita dapat daripada penghutang tolak dengan hutang lapuk, yang duit yang kita tak dapat daripada penghutang. So, itulah sebenarnya kita punya duit ataupun kita punya akaun belum terima bersih kita. Okey, dan kadar peruntukan ataupun peratus peruntukan hutang ragu ni akan berbeza-beza mengikut tempoh hutang. Okey, semakin panjang tempoh hutang tersebut, semakin tinggilah peratus peruntukan hutang ragu. Okey pelajar, so setakat ini sahaja perkongsian cikgu untuk hutang lapuk terpilih dan juga untuk peruntukan hutang ragu. Okey, untuk next video cikgu akan kongsikan pula pelarasan yang lainnya pula. Okey, so itu sahaja cikgu harap perkongsian cikgu ini dapat memberikan sedikit sebanyak info lah kepada pelajar. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.